Salam hormat dan salam perpaduan. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 11 Januari bersama saya, Bumawin. Kerajaan Sarawak akan menyediakan sebanyak 87 unit rumah kepada penduduk Kampung Baru dan Kampung Dagang di Tatau Bintulu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu projek perumahan terbabit adalah bagi membantu penduduk di kedua-dua kampung itu yang sering dilanda banjir. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan kawasan perumahan seluas 23.5 hektar dibina di Lot 170, 287 dan 290 di Buan Lot District terletak kira-kira 2 km dari Pekan Tatau. Tambahnya, pelaksanaan projek itu tepat pada masanya kerana dalam jangka masa panjang ia membantu mengembangkan penempatan penduduk di kawasan Tatau sekaligus membesarkan Pekan Tatau. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas lawatan kerja ke tapak projek perumahan terbabit di Tatau. Untuk itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan kerajaan negeri akan membayar deposit RM10,000 bagi membantu penduduk terbabit. Then people only pay the house. Even then the deposit is paid by the government. Orang Malaysia deposit bayar RM10,000 akan dibayar oleh GPS. Bagaimana kerajaan bayar deposit? Hanya pembeli bayar bulanan saja. Bayar bulanan loan ataupun pinjaman yang akan ditawarkan oleh Mutiara Mortgage and Finance. Premier Sarawak itu turut memaklumkan sejumlah RM18.5 juta daripada Kerajaan Persekutuan dan RM15 juta daripada Kerajaan Negeri bagi membina infrastruktur di kawasan penempatan semula itu. Jelasnya, projek perumahan tersebut akan siap dalam tempoh 2 tahun. Jelasnya juga, ia merupakan pelaburan besar kerajaan dalam memastikan rakyat mempunyai akses pembangunan selain peluang pekerjaan dan perniagaan serta meningkatkan taraf hidup penduduk. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK diingatkan agar memainkan peranan masing-masing supaya dapat membawa suara atau permintaan rakyat ke peringkat tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si menjelaskan langkah tersebut penting agar keperluan rakyat dapat dilaksanakan bagi manfaat penduduk setempat. Datuk Seri Huang yang juga ahli Parlimen Sarike menambah KMKK harus bekerja keras untuk menghantarkan segala permohonan rakyat termasuk menaik taraf jalan terutamanya yang lama mengalami kerosakan. Justru itu beliau berharap agar rakyat dapat mengemukakan permohonan kepada Ketua Masyarakat setempat atau ke Pusat Hikmat Sarike. Jelasnya, ia bagi membolehkan beliau bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan menyelaras kerja-kerja naik taraf dan projek pembangunan lain. Datuk Seri Huang dalam pada itu berikrar akan mengalaskan tanggungjawab dan bekerja keras untuk menunaikan hasrat rakyat demi amanah yang telah diberikan. Jelasnya, beliau akan membantu meringankan beban rakyat tidak memilih bangsa, kaum atau parti politik. Beliau berkata demikian semasa menghadiri sesi perjumpaan dan program penyelenggaraan Maris di Sarike baru-baru ini. Sarawak akan meneliti sebarang pelan pemulihan untuk membimbing pelajar sekolah yang tercicir dalam sistem pendidikan nasional sebelum dilaksanakan di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagawiin berkata, Sarawak juga terbuka dengan pelan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan sekiranya ia memberi manfaat kepada pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Apa-apa yang baik kita akan terima dan kita akan beri kepada anak-anak kita yang pelajar yang tercicir terutama sekali di kawasan luar bandar. Tapi kita jangan juga lupa di kawasan bandar pun ada juga perkara seperti ini berlaku. Beliau diminta mengulas mengenai kenyataan Menteri Pendidikan Fadli Nasidik pada Ahad lepas yang memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia kini sedang merangka satu pelan pemulihan untuk membimbing pelajar sekolah yang tercicir dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan bahawa terlalu awal untuk mengulas mengenai pelan tersebut kerana ia memerlukan kajian yang lebih terperinci. Datuk Roland Sagah berkata demikian kepada pemberita
selepas majlis perasmian program kecemerlangan sejarah bagi pelajar potensi lulus bagi sekolah-sekolah menengah bahagian Serian di Dewan Utama Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Razak, Siburan. Program 3 hari itu merupakan julung kalinya diadakan bagi menyediakan ruang bagi pelajar mendapat teknik baharu belajar mata pelajaran sejarah selain membantu lulus sejarah dalam peperiksaan SPM sekaligus meningkatkan peratus layak sijil dalam kalangan calon SPM 2022 daerah Serian. Seramai 40 calon SPM yang berpotensi lulus mata pelajaran sejarah daripada 9 buah sekolah menengah di daerah Serian menyertai program tersebut. Baik, sementara itu Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat akan memberi keutamaan kepada mata pelajaran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM termasuk penguasaan bahasa Inggeris sekiranya diberi kuasa autonomi dalam isu pendidikan kepada Sarawak. Menterinya Datuk Roland Sagawiin berkata penekanan tersebut diberikan kepada yang bakal memberi manfaat kepada rakyatnya. One of the crucial subjects, as we can see in the development of education in Malaysia, so all these years is the use of the language English. So our emphasis on that, and we also want to emphasize on STEM subjects, on STEM, science subjects, because the world is changing because of science. The world is changing, technology is changing, everything is changing. It has to do a lot with scientific knowledge. So ini kita akan merangka program seperti ini, tetapi pada masa ini terlalu awal tersebutlah. Dalam pada itu, beliau berkata perkara tersebut akan ditetapkan kemudian selepas melihat terma-terma sekiranya diberikan kuasa autonomi itu kelak. Jelasnya peruntukan dan sumber kewangan yang mencukupi juga perlu diberikan perhatian dan dibincangkan untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dengan lancar. Terdahulu berucap pada majlis tersebut, beliau menyasarkan sekurang-kurangnya 60% pelajar akan mengikuti aliran sains menjelang tahun 2030. Menurut Datuk Roland, ini bagi memastikan anak-anak Sarawak dapat seiring dengan agenda pembangunan kerajaan Sarawak. Sejumlah RM9 juta peruntukan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek di Matu. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Martin Ben berkata peruntukan itu adalah untuk membantu usahawan terus maju dalam bidang keusahawanan. Martin Ben menjelaskan menerusi peruntukan itu, kerajaan mahu melihat bukan sahaja mutu keusahawanan dapat ditingkatkan, malah pendapatan usahawan juga perlu ditingkatkan secara berterusan. Beliau menambah projek prospek mengambil masa selama 5 tahun bermula 2020 hingga 2024 untuk disiapkan. Jelas beliau, projek tersebut juga secara tidak langsung akan dapat membantu dalam aspek pembangunan dan infrastruktur kawasan. Martin berkata demikian ketika lawatan kerja ke projek prospek di sekitar Matu baru-baru ini. Hadir sama ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya. Datuk Dr. Juanda turut menyerahkan projek siap bagi menaik taraf jeti Lorong Dengin ke Buau, daerah Matu dengan kos sebanyak RM100,000, projek baik pulih titian ke sungai di kawasan Sekaan Besar, Matu bernilai RM80,000 dan bina semula mercu tanda daerah Matu dengan kos berjumlah RM280,000. Beliau juga turut menzahirkan penghargaan kepada agensi pelaksana iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran DID Mukah dan pihak kontraktor kerana berjaya menyiapkan projek tersebut lebih awal daripada jadual sebenar. Datuk Dr. Juanda juga berharap projek tersebut akan memberi manfaat dan keselesaan kepada penduduk di kawasan berkenaan. Masyarakat Bumi Kenyalang menyambut baik saranan Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkaitan pengambilan Pfizer-BioNTech sebagai dos penggalak. Salah seorang sukarelawan menerima suntikan vaksin terdahulu, Eric T. Zikok, memberitahu sekiranya ia adalah saranan doktor. Tidak rugi sekiranya masyarakat mengambil langkah untuk sama-sama meningkatkan imuniti sendiri. Untuk yang belum dapat sebarang vaksin, first dose, second dose, itu please
don't risk yourself and don't risk the people around us. Pergilah ambil itu vaksin. Untuk yang hanya dapat 2, please consider getting the booster. Untuk mengelakkan penyakit COVID-19, masa tu kan mau nak pergi berjalan pakai mask. Macam masuk itu kan pakai mask kan. Ada setengah orang tu ada sibuk pakai. Kami berfikir juga, kenapa manusia tu sedang sibuk pakai masa kita tu masa ada vaksin. Macam takut nak vaksin, mengelakkan penyakit. Jarak jauh masa tu lah. Kita mesti mau berjaga-jaga juga. Pasti takut benda ya. Mengelakkan kita buang penyakit ya, bah. Kita perlukan booster sebab mengelakkan penyakit yang terkena ke kita. Macam mesti kita jalan-jalan nak. Macam kita kan pakai mask kini itu kan si bapa digalakkan. Tapi kita tu dah digalakkan. Ialah untuk elakkan penyakit COVID-19. Walau bagaimanapun, rata-rata mereka berpendapat bahawa penggunaan pelitup separuh muka dan penjarakan sosial masih penting untuk keselamatan sendiri. Walaupun sudah ada vaksin, doesn't mean kita tidak akan tidak dijangkiti ini virus. So of course kalau di tempat yang closed door ataupun yang ramai orang, kita tetap pakai mask lah. Itu untuk precaution. Baru-baru ini, Datuk Seri Dr. Sim menekankan bahawa vaksin tersebut dapat membantu mengurangkan simptom yang teruk. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 11 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam perpaduan.